املأ قلبي قرآن واسم حياتي قرآن. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات ونيات. السلام عليكم وعليكم السلام. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tengok seru sedap suara adik-adik tadi nyanyi nasyid Kalamun Qadim tadi. Ustaz pun ikut salam pun dah masuk Kalamun Qadim juga. Subhanallah. Apa khabar semua adik-adik? Khabar baik. Alhamdulillah. Juga para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kami doakan terus sihat ceria bersama dengan Al-Quran, bahagia dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam kehidupan kita ini senantiasa dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi dan bersua tentunya dalam rancangan Jom baca. Jom Baca, menampilkan surah-surah pilihan yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita dengar, dan kadang-kadang kita tak tahu betul ke salah kita baca. Kan? Kadang-kadang hab itu kan sa dengan sa, kan? Kaf dengan qaf. Jadi insya-Allah dalam Jom Baca kita berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan cara bacaan yang betul, hukum-hukum tajwid, dan juga kita dapat mengenali apakah surah-surah seperti sebab turun ayat ataupun ada kisah di sebalik surah-surah yang kita kongsikan. Jadi hari ini nak tahu tak surah apa kita nak belajar? Nak tahu? Nak tahu, alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan belajar satu surah, surah yang menjadi penghibur buat Rasulullah SAW. Surah yang mengembalikan kembali kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita nak belajar hari ini surah Al-Kawthar. Surah apa? Sekali lagi, surah Al-Kawthar. Al-Kawthar. Huruf ta. Bukan huruf sin, jangan Al-Kawthar tak. Al-Kawthar. Cuma Al-Kawthar. Subhanallah. Adik-adik tahu tak? Ustaz nak tanya ya. Siapa tahu surah paling panjang dalam Al-Quran? Surah apa? Al-Baqarah. Bagus, surah Al-Baqarah. Subhanallah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah paling pendek. Kalau panjang, panjang. Surah paling pendek, pendek je. Dalam Al-Quran, tahu tak? Inilah surah yang kita nak belajar pada hari ini. Surah Al-Kawthar merupakan surah paling pendek dalam Al-Quran. Dan surah Al-Kawthar ini adalah merupakan satu-satunya surah yang tak ada huruf mim. Tak percaya? Cuba buka sekarang. Buka muka dan sekarang. Perhatikan. Cuba tengok 3 ayat dalam surah Al-Kawthar tu ada tak huruf mim? Cuba tengok, ada tak? Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ada tak huruf mim? Dia kata tu bismillah. Itu bismillah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga surah Al-Kawthar tidak ada huruf mim. Jadi surah Al-Kawthar merupakan satu-satunya surah yang dalam dia tak ada huruf mim. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
surah Al-Kautsar ini turun kepada Nabi SAW pada satu ketika anak Nabi iaitu yang bernama Qasim. Dan anak Nabi ada berapa? Anak Nabi kita ada 7 orang. Ada 3 laki-laki, 4 perempuan lagi. Nama dia sekejap lagi kita akan kongsikan. Anak Nabi ada 7 orang. Salah seorang putera baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qasim wafat, meninggal dunia. Alangkah sedihnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dahlah Nabi baru sahaja kehilangan anak lelaki yang baginda kasihi. Dia terus kata kepada Nabi, padan muka, sesungguhnya kamu hari ini tiada lagi nasab keturunan. Allahuakbar. Tak baik kan? Sepatutnya cakap apa? Takziah kan? Moga-moga Allah SWT gantikan ataupun Allah SWT kurniakan lagi zuriat kan? Tapi dia cakap dekat Nabi, tengok Muhammad, hari ini sudah terputus keturunan kamu, nasab kamu. Allah, bertambahlah tak lagi kesedihan Nabi SAW. Dahlah sebelum itu baginda Nabi SAW telah dicerca, diperli, dihina oleh orang-orang kafir. Sebab apa? Sebab satu ketika Nabi lama tak sampai wahyu, tidak diturunkan wahyu kan. Jadi orang-orang kafir kata, Muhammad, malaikat sudah meninggalkan kamu, Tuhan kamu sudah membenci kamu. Nabi pun sedih kan, lama wahyu tak turun kan. Lepas tu turun surah Ad-Duha, turun surah Ad-Duha. Dan surah Al-Kautsar ini juga menceritakan kepada kita semua bahawa begitu Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sesungguhnya ya Muhammad, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang tidak terkira banyaknya. Allahu Akbar. Dalam beberapa kitab tafsir menyebut ada 12, ada 13. Kalau campur jadi berapa? Lebih kurang dalam 25 ataupun hinggakan 26 nikmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ataupun dikurniakan oleh Allah SWT. Antara yang disebut dalam ini iaitu Al-Kautsar. itu ada ulama menyatakan iaitulah telaga Al-Kautsar. Barang siapa yang dapat meneguk minuman ataupun air daripada telaga Al-Kautsar dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, maka dia tidak akan haus ataupun dahaga buat selama-lamanya. Hebat tak? Bila hebat sebab apa? Subhanallah. Otaknya berapa luas telaga Al-Kautsar tu? Berapa luas? Tak apa, jangan jawab. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam rancangan Jom Baca. Berehat seketika. Ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waski hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman. Terima kasih. Ada asma subhanallah. Rahman ya Rahman, Tuhan, wahai Tuhan, duhai Allah yang penuh dengan sifat kasih sayang, yang penuh dengan sifat rahmat. Dan juga kita rasa sangat bersyukur kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita Al-Quran. Satu-satunya mukjizat siapa? Nabi Muhammad SAW yang satu-satunya yang tinggal saat ini. Mukjizat Nabi yang lain ada lagi tak kita dapat tengok? Air keluar daripada jari, Nabi dapat belah bulan, Nabi dapat bagi tahu di belakang balik gunung sana ada tentera yang sedang menyerang. Kita tak dapat tengok dan kita tak pernah rasai. Tetapi satu nikmat yang agung, mukjizat yang agung, iaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangan kita pada saat ini. Dan hanya saat ini kita sedang menyebut-nyebut kalimahnya. Kita sedang mendengar lantunan ayat-ayatnya.
Allahu Akbar. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT. Sebut Alhamdulillah. Subhanallah. Baik. Tenaga Al-Kawthar ni disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim Ali Uzma, iaitulah gayung untuk cedok air daripada telaga Al-Kawthar itu, tahu tak banyak mana? Sebanyak bintang, ya Allah. Siapa yang malam-malam dia dudukkan rumah dia kira bintang 1, 2, tak boleh kira betapa banyaknya bintang. Subhanallah. Jadi kita nak melahirkan kesyukuran kepada Allah, dan moga-moga kita mendapat dan kita dapat meneguk air di telaga Al-Kawthar. Mudah-mudahan kita dengan sebab kita baca Al-Quran banyak-banyak, kita dipilih Allah dan menjadi hamba ataupun umat Nabi yang dapat meneguk air di telaga Al-Kawthar. Jadi jom kita nak baca surah Al-Kawthar. Ustaz baca satu ayat, adik-adik ikut satu ayat, boleh? Bersedia? Okey, gemakan keluarkan suara, kita mengaji sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah. 3 ayat Ustaz sebut tadi di awal tadi merupakan surah paling nanti boleh teka-teki dekat adik-adik balik ke rumah kan. Apa surah paling pendek? Contoh kan. Dan apa surah yang tak ada huruf mim satu-satunya surah. Surah lain semua ada huruf mim. Surah ni dia tak ada. Okey, kita nak dengar ayat yang pertama daripada Adik Abid. Ayat pertama. Silakan Adik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. A'tainakal kautsar. Sekali lagi. A'tainakal kautsar. Bagus. Wutai tapi lidah, hujung lidah keluar macam ni. Hujung lidah keluar sikit. Kautsar. Bagus. Alhamdulillah ayat pertama. Kita nak dengar ayat yang kedua pula. Kita nak dengar daripada adik Asma. Fasalli li rabbika wanhar. Aywa, ayat yang kedua. Seterusnya ayat yang ketiga. Kita nak bersama dengan adik Zikri. Silakan. Inna shani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Huwal abtar. Bagus, subhanallah. Jom kita ulang lagi sekali. Ayat yang pertama bersama dengan adik Syifa. Inna a'tainakal kautsar. Aywa, tahu apa tu? Rasa-rasa. Sabar. Ada iras ataupun ada air lagu dalam sabar. Bagus, alhamdulillah. Ayat yang kedua silakan adik Taqib. Fasalli li rabbika wanhar. Aywa, masya-Allah, bagus. Adik Ulmah, ayat yang ketiga. Inna shani'aka huwal abtar. Allah, masya-Allah. Lagu apa tu? Nahwana, subhanallah. Bagus. Hampir tak ketahuan Ustaz ni. Bagus adik Uzman dan juga ada adik Ustaz Kasih semua. Subhanallah. Cuba ayat yang ketiga ikut Ustaz. Inna shani'aka huwal abtar. Cuba. Inna shani'aka huwal abtar. Subhanallah. Cuba adik perhatikan
setiap akhir ayat, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ujung sekali huruf apa? Subhanallah. Ra nipis ke tebal? Kita kena ikut kedudukan baris dia kan. Kalau ra tu sukun ataupun mati, ataupun kita matikan dia dengan sebab kita nak berhenti bacaan, maka kita kena tengok huruf yang sebelumnya. Jika sebelum huruf ra baris atas dengan baris depan, kita kena baca ra tu tebal. Kalau sebelum huruf ra baris bawah, baca ni nipis tarqiq. Kalau sebelum dia baris atas baris depan, tarkhin tebal. So dibunyi macam mana? Al-Kawthar. Ikut. Al-Kawthar. Wanhar. Wanhar. Al-Abtar. Al-Abtar. Bagus. Ada setengah-setengah pembaca kan yang mengaji dengan ustaz kan? Dia baca ayat pertama tu, Inna a'tainakal kautsar. Nanti tu Kawthar dengan huruf Shin, betul tak? Betul. Shin dengan salah. So kena hati-hati dengan Kautsar. Kawthar. Kawthar. Lepas tu kan dia tengok huruf ra kan biasanya tebal kan. Jadi huruf ta tu dia tebal juga. Dia baca Inna a'tainakal kautsar. Jadi fa. Sebab apa? Dia nak tebalkan huruf ra tapi ta tu terikut. Jangan terikut, tipiskan ta tu. Al-Kawthar. Cuba. Al-Kawthar. Bagus. Lepas tu wanhar. Wanhar. Kan maknanya ha dulu. Jangan wanhar. Nak tebalkan huruf ra. Ajak sekali ha boleh ke? Tak boleh ajak dia, bukan rumah dia. Kan jangan ajak dia. Wanhar. Cuba. Wanhar. Okey, satu lagi yang terakhir sama juga. Ustaz pernah dengar juga dia baca huwal abtar. Huruf ta ke huruf ta tu? Sebab apa? Terpengaruh dengan nak tebalkan huruf ra. Jadi kena hati-hati. Huwal abtar. Cuba. Huwal abtar. Okey, kat sini kita jumpa satu lagi kalimah al-abtar tu. Inilah qalqalah yang paling rendah lantunan dia sebab huruf ba yang baris mati asalnya mati dan terletak di tengah kalimah. Nama dia qalqalah sughra. Alhamdulillah. Kita rehat seketika dan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam rancangan Membaca. Rehat sekejap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Membaca. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan adik-adik di sini dan juga di rumah. Kita belajar surah apa? Al-Kawthar. Dan akhir tadi kita sempat kongsikan iaitulah qalqalah sughra. Alhamdulillah sebab turun ayat kita dah belajar. Bagaimana sebab apa? Sebab surah ini turun menghiburkan Nabi SAW kerana dakwaan ataupun tohmahan oleh orang-orang kafir bahawa terputus sudah nasab keturunan Nabi SAW dan Nabi menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT. Sebenarnya tidak. Kenapa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah SWT mengurniakan kepada Nabi SAW nikmat yang begitu banyak sekali. Bahkan orang-orang kafirlah yang terputus hubungan dia dengan anak-anak, dengan adik-beradik. Dan kenapa? Kerana mereka memungkiri iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa-apa soalan daripada adik-adik yang Ustaz kasih ini? Ustaz, Adik Uzma, apa soalannya? tadi Ustaz cakap gayung perigi Al-Kawthar tu macam bintang. Banyak, okey? Mestilah Al-Kawthar besar kan? Masya Allah, betul adik Uzma. Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan bahawa siapa yang minum air daripada telaga Al-Kawthar ini, dia tidak akan haus buat selama-lamanya kan. Subhanallah. Dan diceritakan dalam hadis ini, telaga Al-Kawthar ini panjang dia, lebar dia sebulan perjalanan. Allahu Akbar. Berapa lama? Sebulan Ya perjalanan. Allah, besarnya Allah Ta'ala A'lam digambarkan sebulan perjalanan. Dan air dia lebih putih daripada susu. Manis dia lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berjaya ataupun dipilih oleh Nabi, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala meneguk airnya di saat kehausan, di saat kedahsyatan hari akhirat,
maka dia tidak akan haus ataupun dahaga buat selama-lamanya. Allah hebat tak? Nak tak meneguk air di telaga Al-Kautsar Nabi? Allah, mudah-mudahan adik-adik berada di hadapan Al-Quran, membaca Al-Quran sama-sama kita pada hari ini. Kita semua sekali dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneguk air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ada orang yang ataupun ada hamba Allah ataupun umat Nabi yang tak berjaya minum air di telaga Nabi. Kenapa? Kerana dia tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah, dia tidak ikut sunnah Nabi, dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Kan dia bakhil, dia malas nak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut pasal selawat, ada tak adik-adik yang nak kongsikan lagu ataupun nasyid selawat? Adik? Sakif lah, Ustaz nak dengar adik Sakif lah. Silakan adik Sakif. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, baik juga Jom kita cuba selawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa lembutkan hati kita untuk senantiasa bersalawat. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama Allah sebut inna a'tainakal kautsar, banyaknya nikmat yang Allah aku kurniakan kepadamu ya Muhammad. Tengok bila kita bersalawat kan, bila kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala selawat kepada kita berapa kali? 10 kali. Allahu akbar. Kita selawat sekali, Allah balas 10. Hebat tak nikmat Allah? Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, akak-akak, abang-abang, adik-adik Ustaz kasih dekat sini, moga-moga kehidupan kita, dalam seharian kehidupan kita, kita kena banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita banyak bersalawat, adik-adik Ustaz kasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan membuka segala pintu kesusahan kita. Sebab apa? Sebab apa kita banyak selawat? Biasanya kalau kita suka dekat orang, kita selalu sebut nama dia kan? Alah, saya teringatlah dekat dia, selalu sebut nama dia. Begitu juga dengan Nabi, bahkan lebih lagi. Bila kita rindu, bila kita cinta, bila kita sayang Rasulullah, kita kena banyak bersalawat. Barulah nanti kita akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi kata kan, orang yang apabila disebut namaku tapi dia tidak turut serta bersalawat kepadaku, nanti dia akan dimurkai, bahkan disebut celakalah umatku orang yang tak sebut namaku bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Moga-moga adik-adik dengan jom baca pada hari ini, kita baca sama-sama surah Al-Kautsar tadi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk kita perbanyakkan ucapan salawat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sehingga bertemu lagi dalam surah-surah yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat terus menelusuri surah-surah Al-Quran. Moga-moga menjadi kemudahan buat kita belajar Al-Quran insya-Allah. Sehingga bertemu kembali dalam rancangan Jom Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.